Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Apa khabar peserta-peserta webinar series untuk Microsoft Education? Okay, khususnya untuk pengguna Delima. Okay, bersama saya pada hari ini Cikgu Julie Mozianda binti Ahmad. Saya daripada Perlis. Saya mengajar di SMK Kuala Perlis. Saya berasal daripada Segamat Johor. Sedikit biodata ringkas cikgu. Cikgu merupakan admin Digital Classroom dan cikgu juga merupakan Microsoft Innovative Expert dan juga Innovative Educator Trainer. Juga merupakan JU untuk portal digital negeri Perlis, dan beberapa kejayaan lah, ikon guru ICT dan juga finalis untuk ke Australia sepatutnya pada tahun ini. Dan akhirnya top 4 untuk hashtag cikgu juara digital 2020. Baik, kepada semua peserta di luar sana, tak kiralah kepada pelajar, kepada guru, kepada ibu bapa, bolehlah mengisi borang kehadiran yang tertera melalui link ataupun QR code, ataupun boleh isi di alamat di atas mana-mana web browser, bit.ly/kehadiran MS Microsoft Teams, MS Teams 241120, ataupun ambil je handset tu, scan QR code. Boleh? Boleh cikgu teruskan? Baiklah. Pada hari ini cikgu akan berkongsi mengenai Microsoft Teams. So diharap di akhir perkongsian ini pelajar-pelajar ataupun peserta di luar sana akan dapat mengetahui apakah itu Microsoft Teams, bagaimana cara untuk install Microsoft Teams, kemudian bagaimana chatting, bagaimana cara untuk chatting di dalam Microsoft Teams. Juga explore upload ataupun download file yang ada dalam Microsoft Teams dan seterusnya assignment melalui Microsoft Teams dan seterusnya meeting lah, mesyuarat ataupun meeting di dalam Microsoft Teams. Kita cubalah untuk cover poin-poin ni ataupun objektif ni dalam masa tak kurang dari 2 jam lah, insyaAllah. Baik, orang kata kalau kita tak kenal, maknanya kita tak akan berminat ataupun kita tak nak tahu kan kelebihan ataupun apa menariknya, apa kelebihan yang ada pada Microsoft Teams ni. Kalau ikutkan Microsoft Teams ni merupakan satu aplikasi ataupun satu platform yang mana daripada Microsoft yang membolehkan kita bersama pengguna, bersama pasukan, bersama tim, sama ada pasukan tu sama ada kita dengan kawan, kita dengan cikgu, dalam satu tim berkomunikasi, kita boleh berkolaborasi dan juga apa kita jalankan aktiviti, kita boleh melaksanakan atau dan juga menjalankan semua aktiviti dalam satu tempat saja. Bermakna kalau contoh sekarang ni kita home based learning, kita berada di rumah, so kita hanya duduk di depan komputer tapi kita boleh melakukan pelbagai aktiviti. Baik. Untuk pelajar dan ataupun guru yang mempunyai orang kata yang pihak government ni telah bagi, pihak kerajaan kita, KPM kita telah bagi KPM telah bagi ID MOE. So untuk pergi ke Microsoft Teams kita boleh juga melalui portal Delima. Portal Delima. Saya rasa rata-rata semua dah
biasa masuk lah, terutama waktu kita start PKP ni memang ramai cikgu dah menggunakan platform Delima ni untuk home based learning. Okay, masuk macam biasa, log masuk portal Delima. Okay. Okay, kemudian kalau kita guru, kita guna ID guru. Kalau kita murid, kita guna ID murid lah. Okay, dan selepas kita masuk, paparan akan, ni yang terkini punya ya. Paparan akan keluar seperti yang tertera. Okay, kita ada murid, guru ataupun sekolah, admin untuk admin. Okay, kita pilih lah kalau pelajar, boleh pilih pelajar. Kalau murid, kalau guru, kita pilih guru. Okey, kemudian saya dapati beberapa perubahan. Sebelum ni dia banyak tingkap sikit. Okey, kali ni dia boleh hanya klik activity dan terus pergi ke yang tertera. Kita boleh pergi Google Classroom, kita pergi Microsoft Teams, EDU Web TV dan pertandingan lah. Okey, pertandingan-pertandingan yang disediakan. Okey, so kita klik Microsoft Teams kalau dalam ruangan ni lah. Okey. Kemudian dia pergilah kepada paparan Microsoft Teams. Okey, dekat sini sebenarnya, okey, cikgu nak kongsi sedikit. Okey, kita boleh ada beberapa cara untuk kita menggunakan Microsoft Teams ni. Yang pertama, kita boleh guna sebagai secara web je. Maksudnya kita buka web tu, web Microsoft Teams, okay, boleh Google, boleh orang kata letak di URL alamat tu Microsoft Teams, lepas tu kita boleh buka melalui web page. Atau kita boleh menggunakan apps yang telah di-download ke laptop kita. Okay, itu penggunaan dekat laptop. Atau yang ketiga, kita boleh guna smartphone sahaja. Okay, guna smartphone. Kita boleh download menggunakan Play Store atau App Store. Okay, ini adalah paparan Teams apabila selesai kita sign in. Okay, anak-anak akan dapat ataupun peserta akan dapat gambaran seperti inilah. Dia akan minta untuk join team ataupun kita create team. Okay, kita create team. Okay, pelajar pun boleh create team, tapi team yang bukan ada kategori kelas, kategori PLC dan sebagainya. Okay, tapi untuk guru-guru ada kategori kelas, kategori PLC, others dan sebagainya. Okay, ni paparan kalau kita direct download daripada laman web Microsoft. Okay, dia dah tulis dah dekat situ ataupun dia dah bagi kita panduan sama ada kita nak download for desktop ataupun kita download for mobile. Okay. Baik, ini kalau melalui smartphone lah. Okay, melalui smartphone, telefon adik-adik bolehlah buka Play Store. Okay, ataupun pengguna iPhone boleh menggunakan App Store. Kemudian kita muat turun aplikasi Microsoft Teams dan selepas tu kita buka aplikasi Microsoft Teams dan adik-adik boleh login menggunakan akaun MOE. Okay, kalau guru, akaun guru lah. Okay. So, okay, berbalik kepada objektif kita tadi. Okay, kita dah sentuh sedikit pasal Teams. Okay, so sekarang saya dah cerita sedikit mengenai macam mana untuk install Teams. Okay, so apa kata pada petang ini kita sama-sama hands on, kita buat aktiviti ni sama-sama login supaya lebih kita ingatlah, kita mudah ingat. Okay, dan kalau ada soalan, pertanyaan boleh je di ruangan chat. Okay, di ruangan chat tu boleh tanya saja. Okay, macam mana nak tahu boleh dah install ke ada yang dah install? Moderator boleh bantuan tengok ada ke yang dah ataupun dah install ataupun dia pelajar kita dah cuba install ataupun ada soalan apa-apa? Ke nak teruskan? Teruskan dulu, ada soalan lagi. Okey. Okey, saya anggap semua dah install lah. Okey, semua dah install Microsoft Teams. Okey. So, kalau dah install, okey.
saya nak buat satu challenge. Okay, kalau dah install, kita minta apa untuk join team. Okay, cikgu dah buat satu team. Sekejap ya. Okay, cikgu dah buat satu Teams untuk peserta join. Boleh cuba join ikut kod. Okay, saya paparkan kod sekali lagi. Team kod Okay, N7XYUOP. Okay. Kalau ikut di sini, kita minta ya semua join team tu. Okay, ada beberapa pelajar yang dah join. Okay. Baik, di paparan cikgu, cikgu sharing sedikit bagaimana untuk kita create team. Okay. Okay. Selepas kita buka Microsoft Teams tu, biasanya akan terpapar Teams yang team yang kita telah join lah. Okay, team yang telah kita join ataupun kita telah berada dalam team tersebut. Okay, kita boleh create team. Sekejap bad network. Agak slow sikit hari ni sebab kat sini hujan sebenarnya. Okay. Boleh tak join team? Okay. Dekat atas ni ada join or create team. Okay, kalau cikgu-cikgu di luar sana bolehlah pilih create team. Okay, ni sebab saya pakai account Digital Classroom. Okay, kalau guru-guru peserta di luar sana adalah terdiri daripada guru-guru, okay, boleh pilih kelas ataupun PLC atau staff atau other lah. Okay, kalau untuk kita buat kelas, kita boleh ambil kelas. Okay, kita boleh ambil kelas dan kita namakan kelas. Contoh saya namakan webinar series untuk MS Team. Okay, description. Okay, dan kemudian kita tekan next. Okay, kita boleh add people terus direct dalam ni. Sebagai contoh, kita nak add student kita tulis je nama. Okay, saya tak pasti sebab ni account Digital Classroom. So saya rasa okay, tak apa, kita boleh skip juga kat sini. Okay, tapi kita boleh letak teachers. Kita boleh add pelajar kita tu menggunakan kod macam yang saya buat tadi lah. Boleh add ni ke Muhammad Fazli Ishaq. Saya takut orang lain.
Okay, kita boleh add teacher dekat sini dan kita close. Okay. Okay, inilah paparan yang dalam team kita yang telah kita create. Okay, saya ceritakan sikit dia punya surface dia ataupun dia punya space yang ada ataupun dia punya feature-features yang ada di dalam Microsoft Teams ni. Okay, di bahagian tepi ni aplikasi navigation yang kita boleh start, kita boleh mula ataupun kita boleh kita boleh pilih lah, kita boleh klik dekat sini. Okay, so dekat sini ada bahagian aktiviti. Okay, saya rasa masalah internet ni. Sekejap ya. Right. Okay, bahagian aktiviti. Okay, kemudian bahagian chatting. Okay, dekat sini chatting ni kita boleh buat call, kita boleh buat video call. Okay, kita boleh buat call dan juga video call lah dekat bahagian chatting ni. Okay, kemudian bahagian Teams. Okay, bahagian Teams ni dia akan terpapar yang kita dah create, senarai Teams yang kita dah create. Yang dia terpapar lah dekat situ. Okay, kemudian assignment, calendar dan juga calls dan juga files lah. Okay, kita pergi kepada bahagian yang ni kita panggil macam Canva lah, Canva untuk kita space kita nampak buat kerja tu. Okay, first kalau memang nampak memang tak ada apa-apa lah, kosong. Okay, dekat sini. Okay, sebab sebenarnya ada technical sikit. Saya buat dalam account digital classroom, MOE. Okay, tapi tak boleh nak masuk hari ni. Okay, so saya terpaksa menggunakan account digital classroom, tapi tak apa, saya akan mulakan balik kelas ataupun team yang saya dah create before ni. Okay, tapi minta maaf lah yang kod yang tadi tu kita terpaksa cancel. Okay, boleh tak semua peserta masuk. Okay, saya akan bagi kod. Okay, akan bagi kod. Boleh nampak kan? Okay. Sekejap, full screen. Okay, minta tolong masuk siapa peserta-peserta, sama ada guru atau pelajar, tak apa. Masuk je dalam team ni. Boleh? Cikgu Fazli. Cikgu Fazli. Ya. Ya. Okey, sementara kita tunggu peserta masuk dalam team ni, Cikgu Fazli boleh bersama saya? Okey. Boleh. Dapat join tak? Dapat masuk tak? Dapat masuk tak? Sekejap ya. Ya. Okay, kod dia kalau yang mana tu saya boleh baca. Y huruf kecil, U huruf kecil, 2, Y huruf kecil, V 4 dan 8. Okay, ini team kod kita. Y, U, 2, Y, V 4, 8. Okay, minta maaf sebelum ni memang dah siap sedia dengan create satu team yang dah ada bahan semua, tapi kita terpaksa tukar dan kita terpaksa bermula balik lah. Okay, boleh dapat kod. Boleh sharing di ruangan chat. Okay, saya tengok setakat ni belum ada lagi yang masuk. Okay. Mungkin ada masalah untuk installation ataupun masalah untuk download. Okay, kalau ada yang tertinggal kod, saya boleh paparkan semula team kod.
full screen bagi nampak. Okey. Tengok members ada lagi tak? Macam mana pembelajaran online adik-adik dekat luar sana? Adakah berlaku okey tak? Okey. Baik, tak apa. Kita teruskan sambil tunggu kita punya peserta masuk. Okey, kita boleh ubah kita boleh ubah kita punya logo ataupun ikon, okey, team picture kita. Klik sahaja team picture yang ada di atas tu. Kita boleh ubah sesuai juga nama team kita dan kemudian kita boleh pilih ikon yang sesuai. Contoh untuk webinar series ni saya ambil ni lah. Okey, sedikit maklumat untuk murid-murid yang ada pada hari ini. Boleh letakkan awak punya email MOE tu ke dalam chat setting. So nanti Cikgu Julie akan masukkan awak dalam team ni. Okey, sebab awak tak boleh join melalui kod tersebut. Okey. Tinggalkan awak punya email, nanti awak akan di-invite untuk masuk. Okey, terima kasih Cikgu Fazli. Mungkin sebab kita clash organisation dia kan, kita pakai digital classroom dengan akaun MOE. Okey, nanti kalau ada pelajar yang ni boleh send email dan cikgu boleh invite. Okey, melalui email tersebut. Okey. Baik. Kalau siapa yang dah berjaya, okey, boleh cuba ataupun boleh berinteraksi, berkolaborasi, berkomunikasi menggunakan post di dalam team kita lah. Okey. Okay, kita boleh reply. Ni di antara kelebihan Microsoft Teams lah. Okay, kita boleh banyak dekat sini, boleh explore dekat sini. Okay, cikgu pun boleh bagi post. Okay, sebagai contoh, cikgu nak buat satu post hari ni, cikgu nak minta kehadiran pelajar. Okay, cikgu pun pilih satu post. Kejap, okay, sorry. Tengah berdoa, internet okey lah hari ni. Okay, kita nak cikgu nak buat ni lah, borang kehadiran. Borang kehadiran. Okay, nak buat satu post. Okay, kat sini pun kita boleh buat tajuk ataupun kita boleh pilih gambar. Okay, boleh pilih yang sedia ada ataupun kita upload daripada kita punya desktop. Saya ambil yang mana mudah je lah ya. Okay, lepas ni kita boleh katalah kehadiran untuk webinar series pada 24 November 2020. Okay, sila kita nyatakan apa arahan kita. Sila isi borang kehadiran tersebut. Cikgu Fazli pun dah tolong untuk create salam perkenalan tu. Siapa yang dah berjaya masuk, okey, reply yang Cikgu Fazli punya post. Okey, sila isi borang kehadiran. Okey, kat sini cikgu boleh juga masukkan link. Okey, masukkan link borang. Cikgu telah siapkan satu link kehadiran dalam bentuk Microsoft Form. Okey, kat sini text to reviews. Okey, kita ambil link dia daripada borang yang kita dah buat.
kemudian kita pastekan di sini dan akhirnya kita insert. So kita pun boleh adjust lagi lah kalau kod lah tak cantik lagi dia punya ni. Okay, dan akhirnya kita post. Okay, bagi yang baru masuk, okay, bagi masuk yang terlepas borang kehadiran tadi, QR code untuk borang kehadiran tadi, so bolehlah isi menggunakan dalam Teams. Okay. Okay, apa lagi kita boleh buat dekat post ni? Okay, kita boleh juga letakkan emoji kita. Okay, saya contoh, saya nak balas sahabat ni, okay, kawan baru masuk ni, okay, dengan emoji. Kita letak satu emoji, okay, tanda bagus. Okay, 3 kali. Okay, kita letak dan kita post. Okay, kita pun boleh letakkan dalam bentuk GIF kan. Ada banyaklah. Adik-adik boleh ataupun adik-adik atau peserta boleh explore lah di bahagian post ni, macam-macam kita boleh gunakan. Okay. So apa kata semua sama-sama dengan cikgu ni? Kita dah ada beberapa pelajar ni dah bersama dengan cikgu ni, dia dah menggunakan ruangan post ni. Okay, jom kita sama-sama explore, sama-sama tengok bahagian. Okay, kita tengok lagi bahagian apa lagi boleh. Okay, tadi kawan kita dah bagi dalam bentuk GIF. Okay, GIF apa? Dia bergerak. Kalau picture, dia tidak bergerak. Okay, cikgu pun boleh letakkan attachment dekat sini. Okay, contoh katalah ada soalan dalam bentuk Word ke ataupun PDF ke nak diberi kepada pelajar. So kita boleh klik attachment dekat sini. Okay, kita boleh klik attachment dekat sini. Okay, memang kita boleh guna apa yang ada dalam tu. Maaflah komputer ni. Okay, sekejap kita bagi laluan pada azan, sambil tu saya tunjuk. Okay, dekat sini bahagian lampiran kita boleh upload. Ada beberapa cara, sama ada kita cari dalam team atau channel yang kita dah create ataupun kita upload melalui OneDrive. Okay, adik-adik tahu tak OneDrive dengan Google Drive ni apa? Okay, apa Google Drive? Apa OneDrive? Dia merupakan satu storan ataupun satu storage yang berada di atas awan. Okay, dia tidak melibatkan di dalam laptop kita, dia berada di atas awan. Okay, sebagai contoh cikgu nak upload daripada komputer. Okay, cikgu ambil contoh soalan. Okey lah, cikgu ambil contoh ASK Form 2 bahagian A dalam bentuk Word. Okay. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, kita pun bagi arahan. Sila buat tugasan. Okay, dan kita hantar post. Okay, tu contoh kita masukkan lampiran. Okay, kat sini pula kalau kita nak macam video call lah dengan kawan kan, kita boleh guna juga direct dekat sini. Okay, kita nak jumpa siapa. Okay, lepas tu yang ni, yang stream ni, kalau kita buat rakaman, katalah kamu tak dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu dan minta cikgu ataupun kawan lain untuk buat rakaman, okay, untuk record kita punya record kamu punya pembelajaran pada hari itu. So dekat mana file dia, kita boleh tengok dekat stream ni lah. Okay. Okay, dan kita boleh juga menghargai orang dengan kita klik dekat sini. Press ni kan. Kita hantar kat sini. Yang ni semua boleh explore lah. Okay, boleh explore lah di bahagian post ni.
Okey. Bahagian file. Okey, bahagian file. Okey, apa yang kita upload, apa yang kita guna sama ada dalam Google Classroom ataupun kita upload file dekat dalam tu, dia akan ada masuk dalam ruangan file ni. Macam tadi cikgu postkan file ni di post, tapi dia dah automatik ada masuk di bahagian file. So senang lah kalau kita nak susun-susun, nak bagi kemas, kita boleh buka satu folder dekat sini, kita bagi susunan lah dalam, dia lebih kemas lah kita punya bahan tu. Okay, katalah cikgu nak direct buka file Word ataupun saya nak bagi satu PowerPoint presentation. Okay, sekarang kita tengah web based learning. Okay, sebagai saya nak minta terus live. Okay, live assignment, contoh langkah pencegahan COVID. Sekarang kita tengah pasal COVID ni. Okay, cikgu buat satu PowerPoint slide langkah-langkah dalam pencegahan. Okay, so pelajar yang berada dalam team ni, dia boleh buka, dia boleh at the same time, dekat mana-mana kamu berada, kamu boleh buka file ni dan kamu terus boleh jawab. So dekat sini contohnya kita berada dalam kerja kumpulan. Okay, kita berada dalam kerja kumpulan, cikgu kamu bagi dalam bentuk kerja kumpulan. Kamu akan bagi alasan, tak boleh cikgu, rumah saya jauh. Okay, kampung Y jauh dengan kampung Semarak. Contoh yang kampung yang berada di Perlis lah. Okay, contoh kampung Y jauh dengan kampung Padang Besar Selatan. So tak ada masalah, still lagi boleh buat kerja. Okay, buka file yang sama. Okay, tak kisah masa bila, dan kamu boleh edit dalam satu file yang sama. Okay, kita minta adik Fazli ataupun adik Siti buka file ni. Okay, saya bagi tajuk tadi langkah pencegahan COVID-19. Okay, kat sini nampak boring, warna putih. Okay, cikgu pun pergi dekat design. Okay, kita ambil auto. Bila dia sebut, bila kita pilih je design ni, automatik dia dah design kan. Design kan kita punya kita punya slide lah, dah bagi cantik lah. Okey, kita nampak dah dekat situ. Kat sini cikgu dah boleh nampak adik Fazli tengah type. Okey, simptom-simptom langkah. Katalah kita minta rakan kita adik Siti buat slide yang ketiga. Ni bukan cikgu yang type ni mereka yang type. Mereka berada di tempat lain. Cikgu pun tak tahu dekat mana mereka berada. Okey, mereka boleh type ikut slide. Tapi sebagai guru, cikgu bagi satu panduan lah. Contoh cikgu kata, okey, adik Fazli slide yang kedua, adik Siti slide yang ketiga. Okey. So boleh buat terus, boleh siap terus, cepat masa. Before ni kita akan kena bekerja kumpulan, kena jumpa di zaman musim-musim COVID virus ni, kita tak boleh nak buat perjumpaan. So dengan cara ni kita boleh berkolaborasi. Nampak tak tadi kelebihan dia? Kita dah boleh chatting, komunikasi, kita dah boleh kolaborasi, kita dah boleh bekerjasama menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, boleh? Okey, kita patah balik. Sementara kita tunggu adik-adik lain yang boleh sama-sama buat langkah-langkah pencegahan COVID virus ni. Okey, cikgu close. Hai, Cikgu Julie. Ya. Okey, cikgu boleh check di ruangan chat. Ada adik-adik kita yang nak join, dia dah bagi dah email address dia. Cikgu boleh add. Oh, okey. Terima kasih. Thank you. Ya. Okey, kejap ada yang dah tengah ni, sekejap. Saya masalah PC saya ni. Kita tengok ruangan
Check. Slow sikit lah. Okay, sambil tu siapa yang dah masuk tadi tu boleh buatkan yang PowerPoint tu ya. Okay. Ni pelajar yang kena publish dia tu je. Okay, mana ID dia ni? Okay, set. Saya pun buka. Dia agak slow sikit. Okay, yang lain-lain yang ada bersama saya tadi tu, okay, cuba untuk buat latihan sikit tadi tu lah. Sementara saya menjemput kawan-kawan. Okay, ini cara kita nak masukkan sahabat kita ataupun rakan-rakan ataupun anak-anak murid kita menggunakan add member lah. Okay, yang ni seorang. Okay, kejap. Boleh tak? Ni daripada mana ni? M94391113. Okay. Boleh kot. Sekejap. Siapa lagi? Tadi dekat bahagian. Sekejap Cikgu punya komputer dia jadi semput. Tak tahu pasal apa. Sekejap cikgu share. Ada lagi ke? Ada seorang lagi. Okay, sorry ada problem sedikit. Boleh dengar? Boleh? Okay, sorry. Okay, so kita patah balik dekat things tadi. Okay, bad network. Aduh, sekejap ya. Hujan dah berhenti tapi saya tak tahu pasal apa. Okay, so macam tadi kita masukkan balik. Ada seorang tadi ni yang saya tak sempat nak. Ni dia dah. Okay, so adik yang baru masuk tu boleh tak postkan something dekat kita punya bahagian post tu. Kita tengok ada tak pending request ke. Oh, okay, ada.
Okay, ini bahagian atas ni setting dalam kita punya Teams lah. Okay, kita boleh tengok channel, kita boleh create channel. Okay, kita boleh create channel dekat sini sebagai contoh. Katalah kita ada contoh macam saya mengajar subjek sains komputer. Saya ada 3 kelas. Okay, 3 kelas. Okay, saya boleh jadikan channel untuk 3 kelas tu. Tak payahlah 3 kelas untuk team. Okay, so kelas 3 kumpulan. Saya ambil 3 kumpulan yang kecil sebab kita ada pelajar yang sedikit, kita akan masukkan dalam setiap channel. Atau okay, contoh dalam satu kelas ataupun dalam mata pelajaran kita sains komputer, team sains komputer, kita ada divide channel untuk project based learning. Okay, kita nak cerita pasal project based learning je sebab mungkin project based learning tu kumpulan berlainan. So kita buat create channel ikut kumpulan tu. Okay, ni setting tadi dah tengok. Okay, kita pergi ke general balik. Saya punya laptop ni. Okay, boleh tengok bahagian post. Okay, ada kawan-kawan kita di luar sana dah post macam-macam ni. Okay, boleh chatting, boleh tu, tapi kita kena jagalah kita punya etika sebagai pelajar kan, kita punya adab untuk kita post. Okay, kita tengok tadi, kita teruskan bahagian file tadi, kita start dekat bahagian file tadi. Okay, bila kita upload ataupun create file walaupun dalam bentuk PowerPoint tadi, okay, tengok dia dah ada dah dekat sini. Okay, dia dah ada dekat sini. Okay, kita boleh tengok kerja daripada pelajar yang rata-rata duduk ke kampung yang lain-lain tadi tu, kita boleh tengok melalui satu file sahaja. Okey, selain daripada tu, Julie dah lagi emails. Ya, pardon? Apa? Ada pelajar yang bagi email lagi ni, saya dah publish. Oh, dah publish. Saya punya PC bila buka banyak-banyak dia jadi masalah. Boleh cikgu yang ada dekat luar sebagai cikgu tu boleh tolong tak? Sebab bila dia buka banyak sangat tu dia agak slow sedikit. Tak tolong saya ada jemput beberapa orang rakan jadi guru, jadi cikgu. So kalau boleh kita nampak kat sini lagi satu kelebihan Teams ni, kita boleh add co-teacher, maksudnya pembantu kita ke ataupun sepanitia ke, sahabat cikgu-cikgu yang satu panitia, dia ajar yang subjek yang sama tapi kelas yang berlainan, kita boleh masukkan dalam satu team. Okay, co-teacher tu lah, dan dia punya peranan dia boleh buat apa yang cikgu tu boleh buat lah. Okay. Baik, tadi kita dengan bahagian file kita bahagian file. Okey, kita boleh juga buat satu folder. Okey, macam saya buat tadi, saya nak buat ni, saya kata bahan PDP, katalah sebagai contoh Okey, saya buat bahan PDP, dia akan keluar folder bahan PDP dan kita boleh masukkanlah. Kalau kita rasa macam kita nak bagi cantik ataupun kemas kita punya file kat luar-luar ni bersepah, so kita akan masukkan dalam setiap file yang kita create. Okey, selain daripada itu kita juga boleh upload file. Okey, upload file yang berada di laptop kita ataupun sebagai contoh kita tak bawa laptop hari tu. Okey, kita ada account Teams ni. Okey, kita buka dekat PC lain ataupun laptop lain, sahabat yang lain ataupun yelah device yang lain, kita boleh upload file dan benda ni disimpan secara cloud lah. Okey, boleh upload file dan juga boleh upload folder, dan kita juga boleh copy link. Okey, katalah kita nak share dekat kawan. Kita nak share kawan dekat kawan folder yang kita dah siap susun ni, kita aktiviti ataupun soalan-soalan. Kita just copy link ni, send dekat email ataupun send dekat kawan punya WhatsApp ke ataupun Telegram. Okey. Okey, selain daripada tu kita juga boleh download. Okey, file yang dah siap ni, kita klik yang mana kita nak dan kita download untuk kita, mungkin kita nak jadikan simpanan ataupun kita nak nampak dalam kita punya desktop ataupun laptop.
Okay, kat sini add cloud storage. Okay, sebelum ni adik-adik mungkin hanya yang nampak Google Drive, okay, sebagai satu storage untuk atas awan ni, cloud ni. Okay, kita ada juga sebenarnya Box, Dropbox, SharePoint, okay, daripada Microsoft sendiri SharePoint ni. Okay, dan juga OneDrive lah. Ada scroll bawah ni. Ada tak lagi? Okay, boleh juga ni. Ni Dropbox zaman yang sebelum ni lah. Okay, kita boleh guna. Okay, itu bahagian file. Okay, bahagian kelas notebook. Kelas notebook. Okay, kelas notebook ni bila adik-adik dimasukkan oleh cikgu-cikgu dalam satu team, cikgu tu boleh create satu kelas notebook secara digital. Contoh kita nak ada dalam file pelajar, setiap pelajar tu dia ada dia punya nota, dia punya tugasan, dia punya quiz, markah quiz. Setiap pelajar tidak boleh melihat pelajar yang lainlah, dia tak boleh sewenang-wenangnya. Dekat sini keselamatan data. Di antara satu lagi kelebihan Microsoft Teams, dia jaga keselamatan data. Kita punya data kita selamatlah. Kita tak bolehlah nak godek. Kita tak bolehlah nak tengok orang lain punya file. Okay? Kawan-kawan punya kita nak curi, nak tengok dia punya bahan, ataupun kita nak duplicate, ciplak ke dia punya bahan. Kita tak boleh. Hanya guru sahaja boleh tengok dalam ni. Hanya klik setup OneNote class notebook, nama-nama yang dalam members, nama-nama student tadi yang dekat bahagian members tu semua akan dimasukkan dalam satu file. Okey. Baik, bahagian assignment. Okey, tengok balik, kita macam pergi balik saya punya ni. Okey, tadi kita kita dah tahu apa itu Microsoft Teams, kita dah tahu macam mana nak install. Okey, dan kita dah go through tentang chatting, okey, dan dah pergi kepada file. So kita nak tengok assignment dan akhirnya sekali meeting lah. Okey, kita buat install lah. Okey, get started untuk buat. Okay, assignment ni boleh dalam bentuk quiz, dalam bentuk soalan macam-macam lah. Boleh ni. Tapi yang assignment ni hanya cikgu lah create. Okay, create your first assignment. Okay, sebagai contoh saya nak create quiz. Okay, quiz automatically dia pergi kepada Microsoft Forms. Okay, memang mudah lah. Bila Office 365 ni kita ada Word, kita ada Excel, kita ada PowerPoint, kita ada form, kita ada Swiss, semua dimasukkan dalam satu tempat sahaja, iaitu Microsoft Teams. Memang sangat mudah. Okay, kita buat quiz. Saya tak ada contoh soalan yang kita buat sampel-sampel je lah. Wah, nak kena login pula. Kena login juga ke? Cakap seorang-seorang ni rasa lain macam. Saya pakai ID ni kan, ID Digital Classroom. Saya punya bahan banyak dalam MOE. Kita cuba masuk, kita buat sama-sama. Ada masa lagi, kita go through sama-sama. Okay, so Google Form. Okay, kita buat quiz. Saya nak buat quiz katalah matematik lah, ataupun kita buat random lah. Apa nama? Test soalan. Okay, sila jawab semua soalan. Ni form pula Microsoft Form. Okay, kita boleh letak gambar kat sini, nak bagi ni, dan kita boleh search gambar. Okay, sama ada, okay, saya nak buat soalan apa COVID lah.
Itu je yang terlintas. Okay, kita tengok gambar apa yang dah dikeluarkan. Okay, bagusnya di sini sebenarnya kat sini bila Creative Commons license ni maksudnya gambar ni dibenarkan kita ambil lah. Okay, kita tak ambil hak. Maksudnya tuan punya tu membenarkan kita ambil. Okay, kita masukkan gambar. Okay, test soalan ni kita buat cerita pengetahuan. Okay, add new. Okay, add new, saya nak buat sebagai saya buat satu soalan je lah ke dua soalan nyatakan langkah yang betul ataupun yang betul untuk mengelakkan diri dari terkena COVID-19. Okay, so kat sini kita buat option satu, kita kata tidak memakai penutup muka. Okay, yang kedua mungkin kita kata sentiasa basuh tangan. Okay, ketiga memakai penutup muka. Okay, jadilah. Okay, ambillah multiple answer ni. So jawapan Cikgu Julie ada satu soalan ya. Okay. Kalau guna form, kalau macam math, nak letak equation, ada tak cara nak masukkan dalam form tu? Ada. Nanti saya tunjuk. Okay, saya campurkan dalam soalan ni juga. Okay, terima kasih. Memang itu adalah terima kasih. Nanti saya buat yang soalan kedua saya cuba campurkan dengan matematik. Nanti peserta boleh tengok lah macam mana mudahnya Microsoft Form ni dalam membuat soalan matematik. Okay, yang ni kita kata kita bagi jawapan apa tadi, memakai ni dengan sentiasa ni kan. Okay, kita pilihlah jawapan dia, correct answer ni. Okay, kemudian katalah kita point kita letak 1. Okay, kita add new soalan. Kita kena pastikan budak jawab lah soalan ni. Okay, soalan kedua tadi ni dah campur sikit lah kan. Tadi ni bahagian COVID virus ni. Okay, kita campur soalan mat lah. Senang kerja. Okay, saya ambil pilihan. Okay, katalah saya nak buat selesaikan persamaan berikut. Okay, saya klik dekat 3 titik ni dan ambil maths. Okay, lepas tu kita buatlah. Nampak ni equation dia. Okay, kita buat katalah 2x. Saya dah lama tinggal bidang matematik ni tapi cuba. Cikgu Mat kalau tersilap soalan ni rasa tak apa, kita rasa betul dah kot. Okay, 2x tambah 4y lah. Kita kata 4y sama dengan 6. Betul tak soalan ni? Okay, kita tengok lah. Kita tengok Dia jadi tak? Tak payah kita fikir jawapan. Kita tak perlu nak fikir teruk-teruk jawapan yang sesuai untuk kita buat soalan. Okay, kita add je all semua. Microsoft dah tolong fikirkan untuk kita dan dia telah bagi tahu juga jawapan yang betul. Boleh macam tu Cikgu Fazli menjawab tak? Nampak tak? Dan terus dapat point. Okay, so tak ada, bukannya setakat persamaan je. Pecahan boleh macam-macam lah. Cubalah explore. Memang dia dah mudah lah untuk cikgu buat math 10 soalan tu berapa minit je boleh siap. Sebab dia dah tolong createkan kita punya jawapan dan juga dia betulkan, dia bagi jawapan yang betul. Okay, dalam kepala je semua ni. Okay, baik, kita pergi kepada Teams kita punya ni tadi. Saya tengok create tadi, quiz tadi dia pergi tak? Sorry, existing. Okay, pergi kat create. Ada tak dia simpan? Okay, choose. Okay, dia bagi tahu kat kita
choose a class to, ini kalau form yang kita dah buat dalam team yang kita dah create sebelum ni, ada ataupun sebagai contoh kita dah buat untuk kelas sains, okay. Lepas tu kita nak buat kelas account, kita nak buat kelas ni. So takkanlah kita nak buat banyak kali soalan tu. Kita boleh ambil soalan daripada dalam ni lah, dalam apa team yang berlainan tu. Sekejap, duduk mana tadi? Okay, pengetahuan ni kita pilih dan kita pilih next. Alright, okay, dekat sini kita kena setting sikit lah bahagian assignment ni kan. Tajuk kalau kita nak tukar, kita pulang lah, kita boleh tukar. Arahan, kita nak letak satu arahan. Sila jawab lah, senang. Sila jawab soalan yang diberikan. Okay, kat sini dia dah linkkan form yang kita dah buat tadi. Okay, point kita dah settingkan. Okay, dan kita pastikan kita bagi dekat, kita assign dekat team mana. Okay, kita nak bagi dekat all student ke kita nak bagi personal pun boleh adjust dekat sini. Okay, boleh tukar kat sini. Okay, all student lah selalunya. Okay, kemudian kita boleh tetapkan due date kita. Okay, kita nak hantar bila. Contoh kalau kata saya nak tamatkan esok, saya boleh pilih esok dan pukul berapa kita nak tamatkan. Pukul 11.59 malam. Okay, ataupun pukul 12 pagi pulang lah kita nak buat. Okay, kemudian kita assign. Okay, so akan tertera lah dekat sini apa assignment yang kita apa yang pelajar yang dapat daripada assignment kita. Dan dekat sini ada grade juga anak-anak. Cikgu-cikgu boleh tengok ada grade apa yang kita buat, pelajar tu buat ada dekat sini, tertera dekat sini. Dia bukan kita yang kena key in. Sebelum ni kita dah tanda pakai kertas, lepas tu kita key in lagi, tu ambil masa. So dekat sini sekarang ni mudah sangat. Okey. Baik, okay, kita dah pergi post, kita dah pergi file, assignment. Sekejap saya nak tengok sikit post ada apa-apa lagi tak. Kalau ada soalan boleh ni Okay, tengok setiap apa yang kita buat dekat tab dekat atas ni, okay. Option yang tab yang kita buat macam tadi create assignment, dia akan paparkan di ruangan post. Okay, so benda ni pelajar akan alert lah sebab bila kita buka je team kita, paparan yang pertama kita nampak adalah bahagian post lah. So apa sahaja memang akan terpapar di sini. Okay, kalau yang mana tertinggal, pelajar yang tak hadir, tak masuk dalam team ni pun boleh nampak. So dia boleh go through lah tentang ni. Okay, apa lagi? Kita boleh tambah juga tab lain. Okay, aplikasi ataupun apps lain. Banyak sangat yang boleh. Yang selalu saya gunakan, kejap masalah internet ni memang agak mencabar di sini pada hari ini. Kenapa tidak memberikan kerjasama? Okey, ni di antara tab yang kita letak siap-siap atas kita punya team tu. Jadi kita nak guna senang lah. Okay, kita boleh letak dokumen library, kita boleh buka Excel dan kita boleh letak juga form kita. Tak payahlah tadi create satu-satu kan. Once kita buka tu, dia akan terus ada dekat tab kita. Yang ni, contoh kita pilih tab kita ni. Okay. Kalau internet cantik memang laju je semua. Okay, kita boleh create baru ataupun kita ambil yang dah siap ada. Contoh saya dah siap ada ni. Okay, pengetahuan tadi. Okay, dia setting kita punya form kita dekat tab kita atas. Okay, so memang mudah lah. Okay, saya tak mahu tunggulah. Tunggu terus dia dah ada. Okay, tengok ada dah dekat bahagian atas tu. Okay, kalau nak borang kehadiran tadi kan, kita nak letak kat atas. Okay, bolehlah letak dekat atas. Jadi pelajar bila masuk je team kita tu, dia daftarlah kehadiran dia pada hari tu.
Okay, ni OneNote Planner Wiki ni. Wiki ni pun baru guna juga bersama pelajar untuk kita buat note. Contoh nota online 24 November. So kita pun ni. So sambil buat online class tu sebenarnya pelajar-pelajar boleh buat nota. Okay. Banyak lagi lah. Boleh lah tengok-tengok tab ni kat atas ni. Kalau tak nak tambah kat sini, dekat sini pun boleh. Okay, tengok kalau scroll ni banyak. Okay, saya juga suka guna satu lagi Slido. Okay, Slido tu kalau kita nak segera jawapan daripada pelajar, contoh kita nak tanya ad hoc quiz. Kita masuk je kelas, kita nak ingat pelajar ni remember tak kita punya pembelajaran yang sebelum ni. So boleh guna Slido juga. Okay, boleh cikgu-cikgu boleh go through lah. Ni macam-macam, tak sempat nak tengok. Cikgu Julie ada soalan ni. Ya. Kalau assignment guna Kahoot atau quizzes boleh tak? Kahoot dengan quizzes. Okay, kalau Kahoot dengan quizzes dia dapat sekejap. Biasa kalau kita nak masukkan quizzes, bagus sebenarnya nak sebut juga masuk sini quizzes ni. Sekejap. Okay, Kahoot ada tak? Kahoot ada tak? Kahoot ada kat sini. So kalau kita ambil siap-siap letak tab. Okay, kita dah sign in siap-siap. Sekejap. Lambat sikit. Okay. Maaf. Slow. Tak boleh. Okay, kalau masuk. Sekejap alah ni nak kena sign in pula. Saya masalah negara betul kena nak kena sign in ni. Okay, kena sign in. Okay, macam kita punya koleksi Kahoot tu kan. Kita kadang-kadang yelah benda ni mula-mula kita buat dulu, kita guna email peribadi. Lepas tu kita dah ada email ni, ada jadi macam-macam lah email tu. So kita sign in. Kalau saya nak buat sekarang saya tak pasti saya ingat ke tidak password. Kejap Okay, saya try guna Aduh, ni masalah ni. Memang masalah. Okay, kejap. Kena salah telefon saya dah pakai lama. Okay, tak apa. Kita andailah kata kita dah ni. Saya rasa sebenarnya tak boleh juga. Tak boleh ni. Cikgu Julie ada satu lagi soalan. Ya. Kalau guna Kahoot, grades anak-anak akan automatik keluar dekat team. Soalan dia kalau guna Kahoot, grades anak-anak akan automatik terkeluar dekat teamnya grade je. Team punya grade? Oh, maksudnya dekat bahagian assignment ni kah? Ya. Dekat bahagian assignment, team dia Kalau dia buat ada Kahoot, ada keluar tak grade dia dekat sini? Kalau kita, okay, katalah macam Kahoot tadi, kita guna ID lain, email lain. Okay, lepas tu dekat kita punya team email lain. So saya rasa dia tak orang panggil dia tak sama lah, sama rumah dia. So tak rasa boleh kot. Sebab kalau macam saya lah, Kahoot tu saya pakai ID lain. Yang ni saya pakai ID lain. So saya rasa dia tak boleh lagi join untuk ni. Boleh ke tidak? Betul tak? Set kalau kita pakai ni, pakai upload.
Saya rasa macam tak boleh. Dia tak boleh. Grade yang ada dekat dalam Kahoot hanya dia duduk dekat dalam Kahoot. Kalau tak silap saya lah. Cikgu Fazli pernah guna tak? Saya rasa macam tak boleh kalau saya pada ni lah. Kalau buat dekat Kahoot, grade-nya ada pada dalam Kahoot. So Kan? boleh cikgu-cikgu boleh isi markah dalam Kahoot tu ke dalam assignment ni. Ataupun satu lagi, kita bila dalam Kahoot tu kita akan dapat dia punya markah dia, kita boleh download dalam bentuk Excel. So Excel tu kita boleh masukkan dalam kita punya tab ni lah. Ataupun kita masukkan dalam kelas book pelajar tadi. Kita dalam kelas book pelajar kan ada dia punya page, section tu. So bolehlah buat satu section peningkatan record Kahoot ke, upload file Excel di dalam tu. Yang cara tu boleh. Okay, daripada Kahoot tu kita download dia punya result peksa tu, result quiz tu masuk. Tapi dia nak auto dengan sini ni tak boleh lah, kecuali cikgu macam Cikgu Fazli cakap tadi, key in satu-satu lah. Kat sini ada nama kan, cikgu boleh letak grade dia berapa. Kalau kita pakai Microsoft form tadi, dia auto lah keluar kat sini. Okay, jawab tak? Alright, ada apa-apa lagi tak? Okay, assignment dah sentuh. Boleh teruskan Cikgu Julie. Okay, so kalau bagi assignment kita dah sentuh, the last point kita adalah berkenaan meeting. Okay, satu nak kongsi kat sini, selalu ramai yang saya dapat feedback, tak boleh login lah, tak boleh join meeting lah. Okay, kadang-kadang ada yang ID MOE tu dia tak aktifkan lagi. Maknanya tak pernah guna pun, tak pernah masuk pun dalam mana-mana portal. Okey, jadi akaun tu masih belum guna lah kan. Tiba-tiba dia masuk dalam team yang tu ada masalah teknikal sikit, memang tak masuk. Tapi once cuba masuk melalui portal, okey, saya selalu pelajar saya masuk melalui portal, aktifkan dalam portal tu, and then dia try masuk Teams melalui portal. Ada yang berjaya lah, boleh lah cara tu. Okay, ataupun yang kedua, cikgu masa nak buat meeting tu, cikgu boleh add pelajar. Okay, add pelajar melalui email yang dia boleh gunakan apa-apa email pun, tapi dia akan jadi guest lah. Okay, dia akan jadi guest, ada certain benda yang dia tak boleh nak buat lah dalam kita punya Teams. Okay, kemudian apa lagi meeting? Sebelum saya masuk meeting ni, okay, ada beberapa cara juga macam mana kita nak panggil orang meeting. Okay, kita boleh share link meeting. Okay, ni dalam ni kan ada student kan. Okay, kadang-kadang cikgu kamu bagi link. Link tu bukannya untuk dibiarkan saja berlalu di dalam WhatsApp masing-masing ataupun di dalam Telegram masing-masing. Bermakna cikgu kamu jemputlah untuk masuk kelas. Okay, janganlah kamu scroll kan link tersebut tanpa cuba untuk mengklik. Okay, jadi itu bukanlah, orang kata dia memang nampak panjang sikit. Kalau ada cikgu yang dia tahu macam mana nak shorten link tu, dia menggunakan link yang pendek lah. Okay, bila kita nak buat meeting, kita mesti namakan meeting kita. Contoh, saya buat kelas dekat belajar online 24 November. Ini kita ambil kira dalam team kita dah ada pelajar. Okay, dia cuma tahu meeting tu pada kelas tu pada tarikh bila sahaja. Okay, saya andaikan ni kita dah dalam satu kelas lah. Okay, kemudian bila kita klik join, Cik Fazli boleh klik terus kan? Boleh nampak, boleh ni tak? Saya takut terleft, tak kan? Tak boleh, jangan join. Oh, jangan join. Allah Akbar. Okay. Allah. Dia mulalah. Tak boleh dia tak boleh join, dah serentak. Yelah, betul lah, ikut logiknya mana boleh satu orang boleh banyak dah masuk meeting kan.
Okay, tak apa. Saya ni cancel. Sebab kita tengah live event ni, saya tak boleh tengok. Okay, kalau kejap. Okay, cikgu-cikgu rasanya tak ada dalam kalender kalau untuk MOE. Okay, tapi ni saya guna digital classroom, so boleh set lah dalam meeting. Okay, ikut dalam jadual. Okay, tak apa. Tak boleh nak tunjuk yang meeting. Tapi mudah je lah sebenarnya. Kalau konsep meeting tu, bila guru send link tu, cubalah untuk accept, dan kalau boleh masa tu dah siap-siap sign in lah Teams tu. So dapat link terus boleh masuk. Kecuali kalau satu smartphone ataupun satu laptop digunakan oleh ahli keluarga, satu semua. Sekarang ni kan dah semua guru online. So adik pakai laptop yang sama, mak pakai laptop yang sama, ataupun kakak ataupun abang. So kat situ banyaklah banyaklah ID yang guna kan. Okey, tetapi ada satu cara boleh guna secara web, kena login sebagai web, tapi buat in private ataupun dekat atas tu ada in private kalau untuk web browser Edge lah. Untuk browser Edge ada 3 titik. Sekejap saya tunjuk sini. Contoh ni. Ni macam cikgu ni. Okay, cikgu sekarang tengah guna ID Digital Classroom. So katalah nak guna ID MOE, so akan ada 3 titik dekat atas ni. Ambil lah new in private window. So dia dekat situ dia tak clash lah kita punya ID yang kita dah save sebelum ni. So kalau mak nak pakai yang tu ke kakak nak pakai yang sama laptop tak ada masalah. Tapi buat cara macam ni. Okay, buat new incognito. So dia tak kacau lah memori password dengan ID yang owner asal tu. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Okay, bahagian meeting tu kejap saya pun masalah tak dapat nak tunjuk. Okay, tak apa. Tapi meeting tu kalau ada apa-apa masalah boleh tanya soalan. Ikutlah tak pernah nak ni. Dia tak apa-apa. Berapa ahli, berapa orang dalam meeting? Dalam 250 ke atas boleh rasanya Microsoft Teams ni. Okay, 250 ke atas boleh masuk dalam satu masa. 300. Dah up sikit 300. Ramai boleh masuk dalam Teams ni lah. Apa nama? Kalau sebelum ni, kalau untuk yang paparan depan tu 9 ni dah boleh nampak ramai lah yang ada gambar yang boleh keluar kita punya ni. Okey, lagi apa Okey, ni saya tunjuk dekat sini lah dia punya ni. Ada bahagian macam biasalah kot, kalau gambar ada bentuk video tu, kalau tanpa palang tu maknanya kita paparkan kita punya gambar. Okay, kalau ada palang kita off kan. Okay, sama juga mikrofon. Okay, kalau ada palang tu maknanya mic kita tertutup. Kalau kita buka palang tu maknanya dia terbuka. Dan kelebihan meeting kita boleh share file. Okay, tadi saya dah cuba dengan pelajar saya, boleh mereka boleh share screen yang ada. So kalau soalan yang mereka nak jawab, cikgu suruh jawab tu, cikgu nak tengok, dia boleh share screen. Okay, boleh share dia punya paparan yang apa yang ada dekat dia punya phone lah waktu tu, ketika itu. Okay, dan kemudian ada juga beberapa features ataupun yang sangat menarik. Okay, kita boleh tukar background. Okay, lepas tu kemudian boleh macam tadi saya kata boleh share screen, macam-macam lagi lah. Okay, boleh sama-sama explore lah. Okay, boleh ya? Okay, so saya rasa saya punya perkongsian. Okay, sebenarnya tadi nak buatlah challenge sikit kan untuk buat nampak real ni, tapi mungkin ada masalah untuk installation dan sebagainya. Tak apa. Okay, saya boleh minta peserta boleh cuba untuk create satu team untuk explore lagi. Okay, createkan satu team. Lepas tu bagikan nama team yang peserta create tu.
Lepas tu bolehlah add member. Okay, cuba add member. Beberapa kawan ataupun cikgu boleh add student. Dan boleh seterusnya boleh terus explore. Okay, ada lagi soalan tak? Cikgu Tak Fazli? ada. Tak ada. Okey, jika tiada, okey, bagi peserta-peserta yang terdiri daripada cikgu, okey, kita ada satu laman web. Microsoft sediakan satu laman web untuk kita belajar. Okey, untuk kita training diri kita, untuk kita belajar dan akhirnya kita sharing pada kawan-kawan. Okey, sebab semuanya apa yang kita gunakan Office 365, Teams ni, lepas tu ada Flipgrid, ada Wakelet, semua dah diajar dalam portal ni. So cikgu boleh tengok dalam http://education.microsoft.com. Bahagian training ni memang banyak sangat, memang tak ni, tapi apa yang menarik saya rasakan portal ni, dia bagi satu, bila kita buat, bila kita explore, kita akan dapat button, kita akan dapat badge, okey, ataupun sertifikat. Sertifikat tu sangat bernilai. Okey, memang nampak macam biasa, tapi untuk perkongsian saya pernah photostate sertifikat yang saya dapat tu semua dan diperakui lah. Maksudnya benda tu dipandang lah, bukan sekadar orang kata kita buat kita just belajar macam tu je. Maknanya ada kelebihan jugalah bila kita habiskan masa tu kan. Ilmu kita dapat, sertifikat pun kita dapat, dan ada certain training tu kita dapat badge sekali. Okay, cikgu boleh pergi tengok siapa yang dah register. Okay, boleh redeem achievement code. Okay, seperti yang tertera di hadapan, T huruf besar dash J A C 329F20. Okay, boleh redeem code. Okay, tapi bagi yang pengguna baru, bagi yang guru-guru baru, tak terlambat. Okay, baguslah bermula daripada sekarang. Okay, sementara kita, orang kata, bukanlah kita kena hari-hari pergi sekolah kan. Kita ada masa lah juga untuk kita upkan skill kita, upkan orang kata ilmu. Okay, memang kalau orang kata saya dapat tahu pun banyak lah daripada portal ni. Memang kalau explore tu memang seronok lah, dapat kat kita tu macam-macam. Okey, dekat bahagian Cikgu Juni kejap, ada soalan. Ya. Soalan daripada Yazri. Okey. Okey, Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya, saya ada 3 kelas. So bila bergabung nak buat online kelas, saya akan download attendance. Tapi bila download, nama anak-anak bersepah tak ikut kelas. Macam mana ya nak buat supaya kedatangan itu mengikut kelas? Ada cara tak? Okey, kalau kedatangan tu cikgu boleh filter, cikgu boleh menggunakan filter. Okey, ni sebagai contoh. Saya dah macam tahu je kan attendance kelas pagi tadi. Okey. Kalau saya saya gunakan strategi yang borang form. So pagi masuk je online akan isi borang tu. Itu dapat kehadiran. Yang ini cuma nak bagi bukti pelajar tu join. Kalau saya tengok macam Nurul Izzah Omar ni, betul tak dia masuk? Pukul berapa dia masuk? Kemudian dia left, lepas tu dia join balik, lepas tu dia left balik. So boleh tengoklah dekat sini. Tapi saya punya ukuran kehadiran tu maknanya dalam form yang saya bagi tu, borang kehadiran form simple je. Saya cuma buat nama dengan nama dengan kelas lah. Saya buat nama dengan kelas. Okay, sebab saya pun ASK saya ada ajar 4 kelas. Okay, daripada situlah saya punya cara untuk ni. Sebab memang dia akan bersepah ni. Kalau kita nak ambil pun, kita boleh filter kat sini, kita boleh tahu, kita boleh filter dari segi yang join tu lah kan, kita boleh tengok. Tapi kena tengok juga sebab kita tak boleh lah nak tengok join the left tu. Sebab apa? Kita mungkin dari segi internet dia, tu yang dia banyak kali join left ni. Saya baru je ambil attendance pagi tadi untuk kelas saya, baru nak semak dengan form. Okay, boleh? Boleh Cikgu Fazli soalan tu? Okey, boleh teruskan. Macam tadi saya dah sharing sedikit, saya letakkan
form kan dekat tab tu. So letakkan form borang kehadiran tu. So pelajar dia dah first time tu memanglah agak ni sikit, tapi bila dah tahu dia dah masuk je, dia masuk je team tu, dia akan register lah kehadiran dia. Okay, berbalik kepada redeem code ni. Okay, bolehlah dapatkan di Microsoft Educator Center MEC di laman web seperti yang tertera. So saya rasa kalau tak ada apa-apa ke, Cikgu Fazli boleh nak tambah apa-apa pasal Teams ke apa? Tak ada. Tak ada, Cikgu Fazli. Okay, so saya rasa setakat ni saja. Okay, daripada saya. So sebarang kekurangan saya minta maaf. Andailah kata salah dan silap pun saya minta maaf. So saya serahkan balik pada moderator untuk penutup. Okay, itu sajalah. Okay, terima kasih kepada Cikgu Julie. Okay, so harap peserta hari ini dapat belajar sesuatu lah. Okay. Okay, so itu saja kot. Terima kasih semua. Assalamualaikum. So saya akan kongsikan webinar yang seterusnya untuk para pelajar. Okay, so hari ini kita belajar mengenai Microsoft Teams. Okay, so learn how to use Microsoft Teams for your online learning experience. Okay, so kita dah lepas hari ini 24 hari bulan. So sesi seterusnya ialah pada 26 November nanti. Okay, pada 26 November nanti kita akan sentuh mengenai Microsoft OneNote. Okay, so penceramahnya ialah Cikgu Fazilah binti Muhammad Osman daripada SK Tiara Permai yang merupakan seorang MIE expert juga. Dan kemudian pada bulan 12 nanti, pada bulan 12 nanti akan bersama saya untuk Minecraft in Education. So boleh ajak rakan-rakan yang lain ramai-ramai untuk join Minecraft in Education. So kita akan tengok Minecraft Hour of Code for 2020, a Minecraft Tale of Village. Okay, dan pada 24 Disember kita akan bersama Encik Ardian daripada Projek Mika. Kita akan belajar mengenai Microsoft Make Code. Okay, so kita ada 4 siri webinar untuk pelajar-pelajar di luar sana. Okay, so boleh ajak rakan-rakan yang lain. So kepada guru-guru sila promosikan webinar ini untuk anak-anak murid di sekolah. Okay. Okay, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana setia menunggu daripada awal webinar sehingga tamat webinar ini. Dan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Julie. Okay, sekian. Terima kasih.